Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih berada di penghujung Ramadan. Ramadan akan meninggalkan kita. Oleh kerana itulah, bila mana Ramadan akan meninggalkan kita, kita hendaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong daripada mereka yang diterima amalan puasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita apabila kita berada di 10 yang terakhir daripada Ramadan ini, hendaklah kita bersungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri yang ke-20. InsyaAllah pada kali ini kita akan membicarakan mengenai pentafsiran ayat yang ke-20 dan ke-21 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. Sadaqallahul azim. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, serta janganlah kamu berpaling daripadanya, sedangkan kamu mendengar perintahnya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang kafir dan munafik yang berkata, kami mendengar, padahal mereka tidak mendengar, iaitu ingkar dan tidak mahu menerimanya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa Athi'ullaha wa rasulah, yang bermaksud taatlah kepada Allah dan Rasulnya, telah dijelaskan secara terperinci ketika beliau mentafsirkan ayat yang ke-32 surah Ali Imran dan ayat yang ke-59 surah An-Nisa. Beliau menyatakan bahawa jika diamati ayat Al-Quran yang memerintahkan orang beriman supaya taat kepada Allah dan Rasulnya, maka didapati bahawa terdapat dua penyataan yang berbeza. Pertama, perintah taat kepada Allah digabungkan dengan Rasul tanpa mengulangi perkataan taatilah, seperti yang disebutkan dalam ayat yang ke-32 surah Ali Imran dan ayat ke-20 surah Al-Anfal ini. Kedua, pada ayat ke-59 surah An-Nisa pula perkataan taatilah ini diulangi, iaitu sekali ketika diperintahkan supaya taat kepada Allah dan sekali lagi ketika diperintahkan supaya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang pakar dalam bidang tafsir Al-Quran menjelaskan bahawa apabila perintah taat kepada Allah dan Rasulnya digabungkan,
iaitu dengan menyebut hanya sekali sahaja perintah taat, maka ia mengisyaratkan bahawa ketaatan yang dimaksudkan ialah taat dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah, sama ada perintah secara langsung dalam Al-Quran maupun perintah Allah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis baginda. Perintah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalamnya adalah berkaitan dengan perkara yang bersumberkan daripada Allah dan bukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memerintahkannya. Manakala apabila perintah taat tersebut diulangi seperti mana yang disebutkan dalam ayat yang ke-59 surah An-Nisa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kuasa dan hak untuk ditaati walaupun pada perkara yang tiada dasarnya dalam Al-Quran. Sidang pendengar yang dimuliakan, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat yang ke-20 dan ke-21 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa orang yang beriman hendaklah mentaati Allah dan Rasul-Nya dalam semua perintah yang diberikan. Orang beriman juga tidak boleh mengabaikan atau menolak perintah berjihad, memberikan harta dan lain-lain. Ini kerana orang beriman telah mendengar firman Allah yang menyuruh mereka supaya wajib mentaati Rasul-Nya dan menolong baginda. Selain itu, orang beriman juga tidak boleh menyerupai golongan yang berkata bahawa mereka telah mendengar seruan Islam dan tuntutannya, sedangkan mereka tidak mendengarkannya. Golongan yang berkata demikian ialah golongan orang kafir dan munafik yang keras kepala. Manakala Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat yang ke-20 dan ke-21 surah Al-Anfal menjelaskan bahawa di sini terletaknya rahsia kemenangan, sama ada orang yang bergembira ataupun berduka dan orang yang berkeadaan berat ataupun ringan. Hamka juga menjelaskan bahawa orang beriman tidak boleh bertindak sendiri dan tidak boleh mementingkan diri sendiri sehingga berpaling daripada seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka sentiasa mendengar perintah dan seruan baginda. Oleh itu, orang beriman perlu mendengar perintah tersebut dengan penuh perhatian, memasukkannya ke dalam hati dan mengamalkannya, serta tidak boleh sesekali menyimpang ke arah lain, terutamanya ketika menghadapi suatu perkara yang sukar. Menurut Hamka lagi, ayat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya disebutkan kerana apa-apa perkara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak datang daripada pihak lain melainkan baginda menerimanya secara terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perintah Rasulullah itu mengandungi iman, Islam dan ihsan. Maka apa yang dimaksudkan dengan mendengar pada ayat ini ialah menumpukan segenap perhatian kepada perintah baginda sehingga tiada satu pun perintah yang terlepas untuk diamalkan. Hamka juga menyatakan bahawa ramai orang yang memasang telinga dan mendengar, tetapi mereka tidak menghubungkan telinga dengan hati mereka. Kerana itulah, jika ditanyakan soalan, adakah mereka mendengarnya? Maka mereka akan menjawab telah mendengarnya. Tetapi apabila ditanyakan soalan lagi, apakah isi bicara yang mereka dengar? Maka mereka tidak akan dapat menjawabnya kerana mereka tidak tahu dan tidak ambil perhatian. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir bagi ayat yang ke-20 dan ke-21 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-20 dan ke-21 surah Al-Anfal ini menyatakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman supaya mentaati Allah dan Rasul-Nya serta jangan sesekali menderhakainya. Ini kerana setiap perintah Allah dan Rasul-Nya ada kebaikan kepada manusia yang memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selain itu,
Allah juga memerintahkan kepada orang beriman supaya tidak mengikuti sikap orang kafir dan orang munafik yang mengaku mendengar seruan Islam dan mengetahuinya, tetapi mereka ingkar untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Sidang pendengar yang dimuliakan, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, ada di kalangan orang Islam yang sudah mengetahui kewajipan dan tuntutan yang wajib dilaksanakan dalam ajaran Islam. Contohnya, seperti ibadah puasa di bulan Ramadan, yang diwajibkan ke atas setiap orang Islam yang baligh, berakal, sihat dan bermukim, iaitu tidak bermusafir, serta suci daripada haid dan nifas bagi perempuan. Tetapi masih ada segelintir di kalangan orang Islam yang tidak mahu berpuasa di bulan Ramadan, walaupun telah memenuhi syarat wajib puasa, dan tiada keuzuran yang menghalangnya daripada berpuasa, sedangkan mereka telah mengetahui kewajipan berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan ibadat puasa ini memberikan kebaikan kepada manusia di dunia dan di akhirat. Orang Islam yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, walaupun telah memenuhi syarat wajib puasa dan tiada keuzuran yang menghalangnya daripada berpuasa, maka mereka ini telah berdosa kerana menderhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah memerintahkan kepada orang Islam supaya berpuasa di bulan Ramadan, seperti mana firman dalam ayat yang ke-183 surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana yang diwajibkan ke atas orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubiya alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Berpuasalah kamu apabila melihatnya, iaitu anak bulan, dan berbukalah, iaitu berhari rayalah kamu apabila melihatnya. Jika anak bulan itu tidak kelihatan, maka sempurnakan bilangan hari dalam bulan Sya'ban, iaitu 30 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat yang ke-20 dan ke-21 surah Al-Anfal ini ialah: pertama, setiap Muslim hendaklah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perlu yakin dan percaya bahawa setiap perintah tersebut pasti mempunyai kebaikan dan memberikan kebahagiaan kepada manusia di dunia dan di akhirat. Kedua, jangan sesekali ingkar dan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana perbuatan tersebut merupakan suatu dosa dan akan diberikan balasan azab siksaan oleh Allah. Sidang pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.